إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini mengizinkan kita untuk berada di masjid yang mulia ini bersama-sama kita membaca kitab yang ada di hadapan kita ini. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang memberi manfaat dan dapat kita gunakan ilmu itu untuk membantu kita dalam kehidupan, supaya kita sentiasa berada dalam keredaan Allah Taala, supaya dapat kita pahala yang besar. Kerana redha tu pahala yang besar, lebih besar daripada sabar. Sabar tu besar pahalanya. Allah dah janji, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, kata. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu tak dapat dikira berapa banyaknya punya besar pahalanya. Tapi redha tu lagi besar pahala daripada sabar. Jadi maknanya dia lagi dapat istimewa dalam syurga nanti kalau dia dapat pahala redha. Jadi mari kita redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat kita pahala darinya. Baik, kita masih lagi membicarakan tentang perkara-perkara yang berlaku ketika hari kiamat. Bermula dari dunia lagi, sangkakala mahsyar, peluk orang di mahsyar, kelakuan orang-orang di padang mahsyar, kelakuan huru-hara di hari kiamat, kelakuan orang-orang yang berdosa dalam hisabnya, kelakuan neraca, orang-orang yang dizalimi menuntut haknya, kemudian meniti siratal mustaqim, kelakuan anbiya-anbiya dan syuhada, telaga Al-Kausar. Dah kita baca semua itu telaga Al-Kausar. Kemudian kelakuan neraka Jahannam, neraka dah sebut dah, dah baca dah pun Kemudian nikmat-nikmat syurga. Sekarang kita sedang membicarakan tentang nikmat-nikmat syurga itu. Makanan di syurga macam mana, minuman di syurga macam mana, bidadarinya macam mana, dan yang paling hebat, yang paling kita cari-cari, kita tunggu-tunggu, ialah dapat melihat wajah Tuhan kita nanti di syurga. Itu dia perkara-perkara yang akan berlaku pada kita kalau kita dapat masuk syurga. Cerita nikmat syurga lagi cukup menyeronokkan kita. Dapat nikmat syurga tu Baik. Untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita pada muka surat 242. 242 bawah sekali. Bawah sekali Itu tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sungai yang berada di dalam syurga itu. Janji Allah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, bahawa bagi mereka itu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kita nak bicara sungai itulah. Sungai syurga ada 4. Pertama, air jernih macam ni tak ada kodak, tak ada kotor, tak ada habuk dalamnya. Yang kedua, susu sentiasa fresh, segar je, tak pernah basi-basi, tak pernah busuk-busuk. Yang ketiga, arak. Ini sedang kita mencarikan arak ni. Arak dalam syurga. Nak minum apa? Ada sungainya. Nak minum brandy, sungai brandy. Nak minum champagne, sungai champagne. Nak minum vodka, sungai vodka. Nak minum bulldog, sungai bulldog. Itu arak Dan yang keempat, madu madu. Bukan madu laki bini bukan. Madu ni air madu air madu sungai. Cedok aja. Baik, tentang arak. Apa kata Nabi? Dan lagi yang ini kita baca. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syarra'ana
tak tahu nampak. Man syara'ana yasqiyatullah ta'ala azza wa jalla fil hamri fil akhirati qadirukum fid dunya wa man syarrahu an yakshuwahu Allahu al-hamr al-harir fil akhirati falyatrukhu fid dunya annaha ni'mati yatakharra min tahta bilalin aw tahta jibali miski walau kana adna bi ahlil jannati jannatu adatun yakhilyati ahli dunya jami'an la fadalatuha. Artinya barang siapa suka akan dia bahawa memberi Allah Ta'ala akan dia minum arak. Di akhirat itu ada siapa nak minum arak, yang terlebih lazat, bukan macam arak dunia ni. Esok di akhirat tu lagi lazat. 99 kali ganda lebih lazat daripada arak dunia ni. Yang lebih lazat dalam akhirat, maka hendaklah meninggalkan meminum arak dalam dunia ini. Jangan minum arak dalam dunia ni. Jadi kalau dulu dah ada minum, apa buat? Taubat. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa minum arak tu. Peladalah dulu-dulu tengah muda-muda dulu, ya, ada minum arak. Kita taubat daripada Allah SWT. Tapi kalau belum minum, jangan minum. Tinggalkan minum arak tu, ya. Hendaklah meninggalkan minum arak dalam dunia ini. Barang siapa suka akan dia bahawa memberi Allah Ta'ala akan dia pakaian sutera yang indah-indah, sundus sutera yang indah-indah, sundusin wa istabraqin wa dibadi mutalabbisin. Itu apa, orang yang dalam syurga tu dapat sutera. Di dunia ni orang lelaki tak boleh pakai sutera, haram. Tapi di syurga tu sutera lah jadi pakaiannya. Barang siapa suka akan dia bahawa memberi Allah Ta'ala akan dia pakaian sutera yang indah-indah, yang cantik-cantik, yang hebat-hebat di dalam akhirat, maka hendaklah meninggalkan memakai sutera yang di dalam dunia ini. Perempuan dengan apa harusnya, lelaki tak boleh, haram. Dan adalah syurga itu beberapa sungai. Dalam syurga itu ada sungai, jannatin tajri min tahtihal anhar, kata Allah. Banyak tempat dalam Quran kata jannatin tajri min tahtihal anhar, syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ada sungai. Macam mana sungai itu? Ada beberapa sungai Perak, ada beberapa sungai Kinta, ada beberapa sungai Mississippi, ada beberapa sungai Huang Ho. Macam mana kata? Beberapa sungai padahal mengalir ia daripada bawah tempatnya yang tinggi. Tempat tu tinggi, mahligai yang tinggi, mengalir bawah tu sungai. Atau daripada bawah bukit, daripada kasuri. Kasuri itu air wangi. Bukit tu mengalirkan kasuri. Kasuri itu air wangi yang dibuat dari lemak kejang, ya. Bukan kasuri itu kacang hijau direbui, lubuk-lubuk boleh baluk-baluk dengan apa, lebut dengan tepung tu digoreng. Itu kuih kasuri. Ini kasuri ini cakap Arabnya min sin kap miskun, itu kasuri. Yang paling wangi kasuri lah. Adalah sekorang-korang pakaian orang dalam syurga itu jikalau dibandingkan dengan segala pakaian dalam dunia ni. Dalam dunia ni nantaklah pakai macam mana ke, coat ke, bush jacket ke, tie ke, bow ke. Apa lagi dah? Tak ada nak lawan dengan pakaian syurga, ya. Yang dibuat daripada sutera yang indah-indah. Tak boleh dibandingkan, ya. Dengan segala pakaian dalam dunia ini. Nescaya lebih pakaian dalam syurga itu daripada segala pakaian dalam dunia ini. Lebih dia. Hebat lagi, cantik lagi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati syaharatan yasiru
ar-rakibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Artinya bahawasanya dalam syurga itu pohon kayu. Ada pohon kayu ya. Syajarah tu pokok kayu. Ada pohon kayu. Padahal berjalan orang yang berkenderaan dalam naungannya. Orang yang ada kenderaan tu jalan bawah pokok kayu tu. 100 tahun mengeliling pokok tu, 100 tahun berhabis. Punya besar kayu pokoknya. 100 tahun tiada dapat memutuskan akan dia. Tak sampai lagi. Tak boleh mengelilingi dia lagi. 1 tahun tak boleh lagi. Tiada dapat memutuskan akan dia itu. Jadi mana 1 tahun keliling pokok tu masih tak lengkap lagi. Punya hebat ya. Tinggi pokok tu. 1 tahun pun tak boleh nak pusingnya. Punya besar. Buahnya jangan cakap lah. Buah syurga bukan macam buah neraka. Buah neraka ada juga. Namanya zakum. La'akiluna min syajarin min zakum la'akiluna min syajarin min zakum fa'alihuna min halbutun. Memenuhi perut-perut mereka. Wasyaribuna alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him. Minuman mereka ialah daripada air yang mendidih, air panas minumnya. Dan minumlah mereka seperti seekor kedal, seekor kaldai minumnya. Itu nama neraka. La'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una min halbutun. Famali'una min halbutun. Itu saya tengok tadi tu. Maka penuhlah perut-perut itu dengan buah zakum tu. Buah zakum tu buah yang sangat panas, berduri, pahit pula tu. Dari pokok zakum. Pokoknya pokok zakum, buahnya buah zakum ya. Itu makanan orang neraka. Tapi di syurga ni semua apa yang ada dalam dunia ni semua ada. Ya. Sampai kita mengadu kepada Tuhan. Ya. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Kata Allah ya. Setiap kali mereka diberi buah-buahan di syurga, mereka berkata, ini siapa yang kita di dunia dulu? Di dunia itu kan kami makan dorajan, ni dorajan juga. Dulu makan rambutan juga. Dulu makan manggis, ini manggis juga. Yang siapa itu hanya pada nama aja, tuan-tuan dan puan-puan. Hakikatnya tak siapa. Dorajan syurga dengan dorajan dunia tak sama. Dorajan dunia ni ada yang mangkok, ada yang berulat, ada yang bonyok, ada yang masam. Itu dorajan dunia. Tapi dorajan di syurga besok sedap-sedap lagi. Ya. Isinya tekal aja. Tak ada ulat. Tak ada mangkok. Lembut aja. Biji je lembut boleh makan. Itu di syurga tu ya. Nama apa dorajan juga. Tapi hakikatnya tak sama. Pemutan pun begitu. Bijinya pun sedap rambutan ni. Dari dalam dunia ni biji rambutan tak sampai siapa makannya pahit. Itu hebatnya. Jadi pakaian syurga tu berbeza dengan pakaian dunia ni. Dunia ni pakai udah cantik benar tu, dah pakai coat, pakai tie, pakai bau, pakai bus jaket, itu dah lewat apa cantik benar tu. Tapi syurga tu lagi cantik. Ya. Jadi dalam syurga tu ada pohon kayu, padahal berjalan orang yang berkenderaan. Kalau berkenderaan dia mengelilingi pokok kayu tu pun 1 tahun tak habis lagi. Berkenderaan di dalam naungannya itu 100 tahun, tiada dapat memutuskan akan dia, tak dapat mengelilinginya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazartu ilal jannati fa idzar rummanatu min wa rummaniha ka khalafil ba'iril al-fattabi wa idza qayruha kal bukhti fa idza fiha jariyatun faqultu ya jariyatun liman anti faqalat li Zaid ibni
Faqalat li Zaid bin Jarisi fa idza fil jannati ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kata Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Aku lihat pada syurga, maka tiba-tiba ada satu buah delima, rumman tu buah delima tau. Ada satu buah delima. Ya, daripada delimanya itu besarnya seperti kulit unta. Buah delima itu besarnya seperti kulit unta. Besar tu ya. Seperti kulit unta yang buat karung, boleh buat karung. Pada itu buah delima tu yang besar, dan tiba-tiba burungnya, ada burung syurga tu. Burungnya itu seperti unta, burung tu susuk unta. Besar tu seperti unta yang besar, dan tiba-tiba di dalamnya itu ada satu jariah. Jariah tu apa? Hamba perempuan. Itu namanya jariah. Bukan nama orang tu tau. Gelaran bagi hamba perempuan dipanggil jariah. Perempuan tu sudah jadi hamba tu, suruh apa pun dia nak ya. Hamba perempuan namanya jariah. Maka aku berkata, hai jariah perempuan, bagi siapa engkau? Kamu ni siapa punya? Kamu ni untuk siapa? Maka ia berkata, adalah hamba ini bagi Zaid. Rupanya dah ada Zaid anak Harisah. Zaid bin Harisah, seorang sahabat Nabi. Dulu namanya Zaid bin Muhammad, anak angkat kepada Nabi Muhammad. Allah larang jangan bubuh nama bin kan bapaknya, pokok jadi balik kepada Zaid bin Harisah. Itu Zaid bin Harisah, anak angkat kepada Nabi. Aku ni kata jariah tadi untuk Zaid bin Harisah. Haris ni tulisnya Haris, Zaid anak Haris, tapi sebenarnya dalam itu Harisah, macam ada tamarutah hujung tu. Zaid bin Haris. Mana dia? Bagi Zaid anak Haris, maka tiba-tiba aku lihat dalam syurga itu sekalian yang indah-indah. Semua dalam syurga itu tak ada yang buruk. Tak ada yang keput. Tak ada yang ketik kita tengoknya. Semua indah-indah belaka. Tak ada yang apa? Tak ada yang jelik. Tak ada yang luat tengoknya. Semua cantik-cantik belaka. Semuanya indah-indah belaka. Yang tiada pernah dilihat oleh mata. Ini hadis masyhur ni. Mala ainur ra'at, sesuatu yang tak pernah terlihat oleh mata. Wala uzunun sami'at, dan sesuatu tak pernah terdengar oleh telinga. Telinga tak pernah dengar, merdunya, lazatnya, sedapnya. Seronoknya dengarnya. Sehingga daun-daun kayu di syurga tu bergeseran ditiup angin, mengeluarkan bunyi yang lagi merdu daripada tiupan saksofon Kasim Samad. Lagi merdu daripada gesekan biola Hamzah Dulmat. Tak pernah kita dengar merdunya, tak pernah kita dengar sedapnya kau tu ya. Itu syurga tu. Tak pernah dilihat oleh mata dan tiada didengar oleh telinga, dan tiada pernah dicipta dalam hati. Nak bayang dalam hati pun tak boleh. Indahnya, sedapnya, lazatnya, hebatnya. Tak usah kena cerita, nak bayang pun tak boleh. Punya hebat. Itu kalau untuk orang-orang ahli-ahli syurga lah. Untuk tuan-tuan lah, untuk perempuan lah. Tapi nak masuk syurga, syarat ada berapa? 2 aja. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Beriman dengan apa? Dengan rukun iman yang 6. Jangan ada syak, jangan ada zon, jangan ada waham. Pada rukun iman yang 6. Percayakan Allah, percayakan malaikat, percayakan Rasul, percayakan hari kiamat, percayakan kitab, dan percayakan untung baik, untung jahat datang daripada Allah Ta'ala. Percayakan itulah. Beriman itu 100%. Kemudian beramal soleh. Apa itu amal soleh? Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Itu namanya amal soleh. Semayang cara Islam, puasa cara Islam, berpakaian cara Islam, kenuri kenara cara Islam, mengaji cara Islam, membaca cara Islam, tidur cara Islam. Apa saja kita buat ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Bila beriman dan beramal soleh, balasannya tak lain tak bukan melainkan syurga. Itu Allah janji tu.
Tadi dah saya bacakan ayatnya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh bahawa bagi mereka itu syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, kata Allah dalam ayat lain surah Al-Baqarah ayat 82. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Nak syurga Firdaus pun ada juga, beriman beramal soleh juga. Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga yang bernama Firdaus yang diturunkan kepadanya. Jadi dua syaratnya, beriman dan beramal soleh. Dapatlah syurga insya-Allah. Kita dapatlah tu mudah-mudahan ya. Ada orang yang ragu-ragu tentang rukun iman yang 6. Ada orang buat satu lain daripada cara Islam. Ada orang sembahyang ikut cara Hindu, ada orang sembahyang ikut cara Kristian, ada orang sembahyang ikut cara Buddha. Tak ada. Maknanya ketika beramal soleh tu. Beriman dan beramal soleh. Cara Islam tu. Jadi perempuan tadi untuk siapa? Untuk Zaid bin Harithah. Tiada pernah dilihat oleh mata dan tiada didengar oleh telinga dan tiada pernah dicipta dalam hati. Bayang pun tak boleh. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wanzur sifati ahlil jannah wa furushihim wa sururihim wa aralisikihim wa khiyamihim. Artinya, maka telik olehmu, tengok engkau telik olehmu, tengok engkau dengan mata hatimu. Bukan telik dengan mata kepala, dengan mata hati kan. Ingat dalam mata hati. Apa nak telik? Akan sifat segala pakaian orang dalam syurga. Tengok pakaian orang dalam syurga macam mana? Ada macam dunia ni ke? Pakai singlet cari-cari apa itu ke? Pakai seluar singkat sebelah apa itu ke? Dalam syurga macam mana pakaiannya? Pakaian dalam syurga dan segala hamparan tu kapet-kapet yang melalui yang dibentang untuk mereka, dihamparkan untuk mereka. Segala hamparan mereka itu dan segala paratus tu katil-katil, dia panggil paratus. Katil-katilnya. Paratus mereka itu dan segala kursi mereka itu. Kursi pun begitu. Bangku-bangkunya. Dan segala khemah. Dan syurga itu ada khemah. Dalam khemah itu ada bidadari-bidadari. Khemah-khemah. Mereka itu seperti firman Allah, yuhilluna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a waliyahum wa libasuhum fiha harir. Surah apa tu dah? Saya tak nampak tulisnya. Surah Al-Hajj, yukhalluna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Artinya adalah orang-orang yang dalam syurga itu padahal memakai mereka itu di dalamnya beberapa gelang. Ada gelang. Orang lelaki pakai gelang tau dalam syurga tu. Bergelang makan lagi. Daripada emas. Orang lelaki pakai emas. Dalam dunia ni boleh pakai emas. Boleh pakai cincin emas. Boleh pakai gelang emas. Orang lelaki mana boleh pakai emas. Tapi di syurga tu semua pakai emas. No. Bergelang. Daripada emas dan mutiara. Dan adalah pakaian mereka itu di dalam syurga itu sutra yang amat indah-indah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yadkhulul jannah illa wa yantaliqu bihi ila Tuba fayuftahu lahu
akmamuha fayakhudhu min ayyi dzalika sya'u in sya'a abyada wa in sya'a ahmara wa in sya'a akhtara wa in sya'a asfarahu in sya'a aswada misla syaqaiqin ni'mani wa araqqa wa ahsan. Dan artinya tiada daripada seorang kamu, kalau dapat masuk syurga lah ya, tiada seorang daripada kamu yang masuk ke dalam syurga melainkan dibawa berjalan. Dalam syurga tu boleh jalan ke sana kemari ya. Berjalan tu bukan berjalan kaki. Orang ahli syurga dia diberi pakaian, diberi baju. Pada baju itu ada sayap. Kalau ada sayap apa buat? Terbang je lah. Tak payah nunggu bas, tak payah nunggu taksi, tak payah nunggu kereta api. Tak payah panggil Grab. Terbang sana kemari. Kalau dapat masuk syurga lah. Itu sebab dalam dunia ni manusia tak boleh terbang. Yang boleh terbang burung. Manusia mana boleh terbang dalam dunia ni? Walaupun orang teringin benda nak terbang. Itu yang terciptanya karakter seperti Superman, Captain Marvel, Spiderman, Keluang Man. Kerana manusia berharap untuk dapat terbang di udara. Tapi tak bagi, Tuhan tak bagi terbang. Kalaulah manusia boleh terbang apa macam tuan-tuan dan puan-puan, doyan tak dan luruh atas pokok dan lebuhnya. Lain boleh terbang, burung boleh terbang. Kenapa burung boleh terbang? Dia makan setakat kenyang je. Tengok burung makan betik yang masak depan rumah kita tu kan. Bila masak betik tu dia datang kang di batunya. Bila dah kenyang dia cabut. Kalau manusia mau balik, mau keranjang, ambil royan tu pulang keranjang bawa balik. Berjual pula tu. Itu manusia. Tapi di syurga besok dia boleh terbang. Atau tidak akan mencuri dia. Mana dia mencuri dalam syurga? Apa saja yang ada dalam syurga itu dia punya. Kalau dia punya, ambil aje lah. Nak ambil seranjang pun boleh, nak ambil selori pun boleh, nak ambil satu gedung pun boleh. Itu syurga dia punya sendiri. Dalam dunia ni kena minta izin pada orang. Jadi sebab itu tak boleh terbang. Kalau boleh terbang, tak ada luruh doyan tu kerja di manusia ya. Itu yang betul. Tapi di syurga esok boleh terbang. Berjalan kepada pohon kayu yang bernama Tuba. Nama pohon kayu itu Tuba. Tuba tu beri apa? Kegembiraan. Siapa pergi Tuba, gembiralah kamu. Maka dibukakan baginya seludungnya. Artinya tutupnya. Mengambil ia akan pakaian daripada apa yang dikehendakinya. Apa hendak dia ada pakaian itu. Maka jikalau berkehendak ia akan kain putih, maka diambilnya. Hendak kain putih, dia ambil kain putih. Dan jikalau ia berkehendak akan kain yang merah, maka diambilnya. Dan jikalau ia berkehendak akan kain yang hijau, maka diambilnya. Dan jikalau ia berkehendak bagi kain yang kuning, maka diambilnya. Dan jika ia hendak diambil ia akan dia. Dan jikalau berkehendak ia akan kain yang hitam, maka mengambil ia akan dia. Maka sekalian kain yang di dalamnya itu seperti kain yang sangat baik. Sangat baik. Yang dibangsakan kepada negeri Nu'man. Itu nikmat saja, semua nikmat ya. Dan terlebih halus, kainnya halus lagi. Dan yang terlebih baik daripadanya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan datang kita baca insya-Allah ya, subuh nanti subuh Ahad tu ya. Bawah sekali itu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Itu akan datang kita baca insya-Allah ya. Sekarang itu dah bunyi. Dah bunyi saya kena berhenti. Tidak banyak dari cerita ni ya. Okey, sekian dulu. Tanda tempat kita berhenti tu ya. Tempat kita berhenti tu mana? Bawah sekali ya. Sabda Nabi itu.
Hadis tu Baik, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Ada siapa-siapa nak komen? Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada siapa tanya? Alhamdulillah, bangga dah saya ya. Kenapa? Kenapa bangga? Kerana dapat murid-murid dia bijak-bijak belaka. Asal dia jua dapat, dia jua dapat, dia jua dapat. Mana cari? Hanya ada di Masjid Jami' Kampung. Tak ada masalah ya? Alhamdulillah. Sekian dulu aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.